Assalamualaikum, kembali lagi dalam kelas Ustazah subjek Bahasa Melayu bersama Ustazah Aisyah. Okey, baiklah, hari ini kita akan mempelajari topik baru iaitu penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ni adalah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Apa itu pula kata bilangan? Mari kita lihat contoh ayat di bawah. Akmal memiliki 2 buah rumah di Selangor. 2 merupakan contoh kata bilangan dan buah pula adalah penjodoh bilangan. Okey, contoh lain yang boleh kita ambil sebagai penjodoh bilangan adalah biji, botol, keping, helai, bilah, gugus. Alright, mari kita lihat beberapa contoh penjodoh bilangan dan kegunaannya. Penjodoh bilangan yang pertama ialah buah. Okey, penjodoh bilangan ini digunakan untuk benda yang besar dan tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Contoh yang boleh kita ambil dekat sini, kereta, rumah. Nampak tak, dia besar dan bentuknya dia pun tak spesifik. Dan bila bentuknya besar, kita akan menggunakan penjodoh bilangan buah. Mari kita lihat contoh penjodoh bilangan yang seterusnya. Botol. Penjodoh bilangan botol digunakan untuk sesuatu benda yang di dalam botol. Contoh kat sini, minyak, cuka, kicap. Kebanyakannya memang akan diisi di dalam bekas yang berbentuk botol. Maka kita akan guna penjodoh bilangannya botol. Untuk menentukan bilangan, contohnya kalau ada dua, maksudnya kita akan panggil 2 botol minyak masak sebagai contoh. Penjodoh bilangan berikutnya adalah biji. Penjodoh ini memang paling sering kita gunakan. Ia digunakan untuk benda yang kecil dan berbentuk bulat. Sebagai contoh, buah apel, guli, gasing dan cawan. Kebanyakan buah kita akan menggunakan biji sebagai penjodoh bilangan untuk menentukan jumlah yang digandingkan ataupun yang berpasangan dengan kata bilangan buah. Tetapi tidak semua buah ya, sebab ada sesetengah buah yang menggunakan penjodoh bilangan yang lain. Contohnya macam anggur, kalau banyak kita panggil dia segugus. Helai. Penjodoh bilangan ini digunakan untuk benda yang nipis, lembut dan lebar. Seperti baju, seluar, tudung. Kita akan menggunakan penjodoh bilangan helai. Yang berikutnya, penjodoh bilangan keping. Bila masa kita nak gunakan penjodoh bilangan keping ini? Okey, baiklah. Kita akan gunakan untuk merujuk kepada benda yang rata, nipis dan pipih. Pipih ni kategori nipis jugalah. Contohnya seperti roti, biskut. Kita boleh nampak kat situ dia pipih, rata dan pipih nipis. Lebih kurang sama lah tu. Alright. Orang. Ini penjodoh bilangan yang paling senang. Sebab orang digunakan untuk merujuk kepada manusia. Dia tak guna untuk haiwan, kita tak guna untuk tumbuhan, kita tak guna untuk benda, kita tak guna. Kita hanya gunakan untuk manusia, merujuk pada manusia. Contoh, seorang polis, 3 orang anak, 2 orang doktor, ramai guru. Okey, nampak tak? Hanya digunakan untuk manusia. Ini penjodoh bilangan yang terakhir dalam video Ustazah, iaitu papan. Papan digunakan untuk benda yang berkeping-keping. Maksudnya benda yang bertindih-tindih berkeping, keping dan keping. Okey, contohnya seperti petai. Petai ni dia bentuk dia
Tak jarang satu-satu, dia mesti banyak-banyak. Sepapan petai dia banyak berkeping. Lepas tu coklat. Nampak tak bar coklat awak panggil tu kan? Cadbury, KitKat dan juga apa lagi? Mercun pun kita guna papan. Baiklah, sekarang Ustazah nak awak semua buka buku teks muka surat 27. Ambil pensel sekali. Jika kita lihat pada halaman 27 ni, terdapat satu petikan. Kalau perasan, kalau awak tengok betul-betul, petikan ini tidak lengkap ya, sebab ada disediakan tempat-tempat kosong yang mana awak perlu mengisi penjodoh bilangan bagi melengkapkan petikan tersebut. Kamu semua perlu menulis ataupun memilih jawapan yang paling tepat untuk menjadikan petikan ini adalah petikan yang lengkap. Petikan ini berkaitan dengan farmasi pandu lalu. Mari kita lihat satu-satu. Kita pergi pada petikan pertama. Pada petang itu, Hadif mengikut bapanya Encik Hussein ke hospital. Mereka terus ke laluan farmasi pandu lalu. Terdapat 2 tempat kosong kereta. Kereta ni kategori apa? Kereta termasuk dalam kategori benda yang berbentuk tidak tentu dan besar. Makanya jawapan dekat sini adalah 2 buah kereta. Sambung. Sedang menunggu di hadapan mereka. Pemandu yang melalui kaunter itu menyerahkan tempat kosong kertas. Seperti yang saya cakap, kertas berbentuk rata, nipis dan lebar. Ia termasuk dalam kategori keping. Sekeping kertas. Kita sambung kepada tempat kosong pegawai perubatan. Pegawai perubatan merujuk kepada manusia. Yang ni confirm jawapan dia adalah seorang manusia. Baiklah, rangkap seterusnya. Apabila tiba giliran mereka, Encik Hussein menyerahkan tempat kosong slip ubatnya. Okey, slip ni biasanya dia kecil je. Nipis. Apa yang nipis biasanya? Kertas. Kita akan guna kat sini sehelai slip ubatnya. Alright. Baiklah, ada berbaki lagi 3 tempat kosong. Nampak tak? Tempat kosong ubat, 14 tempat kosong tablet dan tempat kosong ubat. Ini adalah tugasan awak untuk menyiapkan dan memilih, mengisi, menjawab penjodoh bilangan yang tepat ke dalam tempat kosong tersebut. Ustazah dah bantu yang awal dan ini adalah tugasan awak. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.